Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha Raja Asyara binti Raja Jaafar, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai Tua Baharu, Encik Abdul Razi bin Bahari, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Wan Rohana binti Wan Abdul Aziz, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Encik Nazrul bin Ahmad Zaidi, Penolong Kanan Curriculum, Puan Nora binti Muhammad Isa, Penolong Kanan Petang, rakan-rakan guru Sekolah Kebangsaan Sungai Tua Baharu, para ibu bapa yang budiman, serta anak-anak murid yang dikasihi sekalian. Saya, Cikgu Najib Asri bin Nordin, Guru Bimbingan dan Kaunseling SK Sungai Tua Baharu, telah diberi tanggungjawab dan amanah untuk memberi sedikit taklimat ringkas kepada ibu bapa dan anak-anak didik SK Sungai Tua Baharu mengenai pembukaan sekolah secara berseluruh pada bulan November nanti. Sebagai pengenalan, marilah kita sama-sama baca visi dan misi Kementerian Pendidikan Malaysia serta visi dan misi Unit Hal Ehwal Murid SK Sungai Tua Baharu. Baiklah, kita akan teruskan dengan taklimat kita. Baru-baru ini, kerajaan telah mengumumkan negeri Selangor telah beralih ke fasa 4 dalam Pelan Pemulihan Negara berkuat kuasa 15 Oktober 2021. Maka secara automatiknya, sekolah-sekolah rendah di negeri Selangor akan dibuka 14 hari daripada tarikh yang telah diumumkan. Jadi, pada 1 November 2021, murid-murid tahun 1, 2 dan 3 akan bersekolah secara bersemuka. Manakala untuk murid tahap 2, iaitu tahun 4, 5 dan 6 akan mula bersekolah pada 8 November 2021. Murid-murid akan hadir secara bergilir mengikut kumpulan. Sebagai contoh, pada 1 November 2021, murid kumpulan A akan hadir ke sekolah, manakala murid kumpulan B akan menjalani sesi PDPR di rumah. Pada 8 November pula, murid kumpulan B yang akan hadir ke sekolah, manakala murid kumpulan A akan menjalani sesi PDPR di rumah. Bagaimana dikatakan murid kumpulan A atau kumpulan B? Sebagai contoh, saya bagi contoh di sini. Katakanlah kelas 3 progresif, ada 40 orang murid dalam satu kelas. Jadi kita akan bagi dua, 20 orang adalah kumpulan A, 20 orang lagi kumpulan B. Jadi pada 1 November, murid kumpulan A dalam kelas 3 progresif akan hadir ke sekolah, manakala kumpulan B akan menjalani sesi PDPR di rumah. Kemudian pada minggu depan, 8 hari bulan November, murid kumpulan B pula daripada kelas 3 progresif akan hadir ke sekolah, manakala murid kumpulan A akan belajar di rumah. Perkelasan murid mengikut kumpulan A atau kumpulan B adalah mengikut ketetapan yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Seterusnya untuk waktu pembelajaran sesi pagi. Waktu pembelajaran bermula jam 7.30 pagi sehingga jam 12.30 tengah hari, iaitu pada hari Isnin hingga hari Khamis. Manakala hari Jumaat, murid pagi akan tiba pada jam 12 tengah hari. Jadi semua murid perlu hadir sebelum jam 7.20 pagi. Semua murid sesi pagi perlu hadir sebelum jam 7.20 pagi. Dan apabila sampai di pintu pagar, suhu akan diambil terlebih dahulu dan jika tidak bergejala, murid-murid akan dibenarkan masuk ke sekolah. Sekiranya bergejala, guru-guru akan menghubungi ibu bapa untuk membawa anak-anak tuan-tuan perempuan pulang ke rumah. Dan dinasihatkanlah untuk membuat pemeriksaan diri terlebih dahulu sebelum hantar anak ke sekolah. Sekiranya daripada rumah lagi dah ada gejala, contohnya macam ada demam, ada sesak mulut atau batuk, tidak perlu hantar anak ke sekolah. Waktu balik untuk sesi pagi adalah pada pukul 12.30 tengah hari untuk hari Isnin hingga hari Khamis. Manakala hari Jumaat, murid-murid sesi pagi akan pulang pada jam 12.30 hari. Semua murid akan dilepaskan secara berperingkat bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas dan untuk mengelakkan daripada berkumpul di pintu pagar. Murid-murid yang menaiki van ataupun bas akan keluar terlebih dahulu, diikuti dengan murid tahun 4,
dia akan keluar melalui pintu pagar kantin iaitu laluan basikal. Murid tahun 5 akan keluar melalui pintu pagar transit, manakala murid tahun 6 akan keluar melalui pintu pagar pondok jaga. Seterusnya untuk waktu PDP sesi petang. Waktu pembelajaran untuk sesi petang bermula jam 1 tengah hari iaitu pada hari Isnin hingga Khamis, manakala hari Jumaat bermula jam 2 petang sehingga jam 5.50 petang. Jadi hari Isnin hingga Khamis kita start belajar pukul 1, manakala hari Jumaat kita akan mula belajar pada jam 2 dan murid-murid akan pulang pada jam 5.50 petang. Murid-murid tahun 1, 2 dan 3 dibenarkan masuk ke sekolah bermula jam 12.30 tengah hari setelah murid-murid sesi pagi selesai keluar daripada kawasan sekolah. Jadi kiranya murid-murid sesi petang dibenarkan masuk ke sekolah bermula jam 12.30 tengah hari. Jadi diminta kepada ibu bapa untuk menghantar anak-anak bermula jam 12 tengah hari. Jangan dihantar terlalu awal kerana bimbang kalau terhantar terlalu awal murid-murid tak dapat masuk. Jadi mereka tidak akan dapat masuk dan perlu menunggu di luar kawasan sekolah. Jadi dikuatiri berkumpul ramai-ramai dekat luar ataupun mereka terpaksa menunggu di kawasan yang panas. Kita tak naklah perkara-perkara ini berlaku. Jadi dinasihatkan, digalakkan ibu bapa untuk menghantar anak-anak bermula jam 12.30 tengah hari. Untuk tahun 1, murid akan masuk mengikut pintu pagar surau iaitu pintu 6. Manakala murid tahun 2 dan tahun 3 akan masuk melalui pintu 3 berdepan dengan transit. Untuk waktu pulang, murid-murid sesi petang akan balik bermula jam 5.50 petang. Jadi semua murid akan dilepaskan secara berperingkat bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas dan untuk mengelakkan daripada berkumpul di pintu pagar. Jadi murid-murid yang menaiki van ataupun bas akan dikeluarkan terlebih dahulu. Seterusnya murid tahun 1 akan keluar melalui pintu pagar surau, murid tahun 2 akan keluar melalui pintu pagar pondok jaga, manakala murid tahun 3 akan keluar melalui pintu pagar transit. Jadi inilah pintu pagar surau iaitu pintu 6 digunakan untuk murid-murid tahun 1 dan tahun 4 masuk ke sekolah dan murid tahun 1 pulang. Murid tahun 1 akan pulang melalui pintu pagar inilah. Seterusnya waktu pagi murid tahun 4 akan masuk melalui pintu pagar ini juga, dan waktu tengah hari murid tahun 1 akan masuk ikut pintu pagar ini, dan waktu balik pukul 5.50 murid tahun 1 akan keluar melalui pintu pagar ini. Seterusnya kita lihat pula pintu pagar 3 iaitu pagar transit untuk kegunaan murid tahun 5 dan tahun 6 masuk ke sekolah pada waktu pagi dan murid tahun 5 pulang. Murid tahun 5 akan pulang, akan keluar melalui pintu pagar inilah. Seterusnya murid tahun 2 dan tahun 3 masuk ke sekolah. Tahun 2 dan tahun 3 waktu tengah hari mereka sampai, mereka akan melalui pintu pagar ini juga, dan pada waktu balik, pada waktu pulang, tahun 3 sahaja yang akan keluar melalui pintu pagar ini. Yang ini pula pintu pagar berdekatan pondok jaga. Yang ini pintu pagar yang kecil ni. Seperti semua-semua ini juga, amalan ini kita teruskan lagi untuk bulan November nanti. Tahun 2 dan tahun 6 akan gunakan pintu pagar ini semasa mereka pulang. Tengah hari tahun 6 akan keluar melalui pintu pagar ini, manakala pada waktu petang tahun 2 akan keluar melalui pintu pagar ini juga. Dan ini ialah pintu pagar kantin, pintu 7 untuk kegunaan murid tahun 4 apabila mereka pulang pada pukul 12.30 mereka akan keluar melalui pintu pagar ini. Sebab kelas mereka berdekatan dengan kantin, jadi kita akan keluarkan murid-murid tahun 4 melalui pintu pagar ini. Sesiapa yang naik basikal pun mereka akan masuk melalui pintu pagar ini. Mereka akan masuk dan keluar melalui pintu pagar ini juga. Seterusnya kita beralih pula kepada waktu rehat. Waktu rehat untuk setiap aliran adalah berbeza mengikut masa yang telah ditetapkan. Ini bagi mengelakkan anak-anak murid daripada berkumpul terlalu ramai dalam satu masa di kantin. Jadi kita dapat lihat kat sini untuk sesi petang tahun 1 akan rehat pada pukul 3 hingga 3.20 petang. Tahun 2 rehat pada pukul 3.30 hingga 3.50 petang. Manakala tahun 3 akan rehat pada pukul 4 hingga 4.20 petang.
Okey, untuk sesi pagi, tahun 4 rehat pada pukul 8.30 hingga pukul 9 pagi. Tahun 5 rehat pada pukul 9.30 hingga 10 pagi. Manakala tahun 6 rehat pada pukul 10.30 hingga pukul 11 pagi. Okey, kalau kita dapat lihat dekat sini, tahun 4 rehat pada pukul 8.30. Jadi agak awal, diharapkan ibu bapa dapat membekalkan makanan yang secukupnya kepada anak-anak ataupun memberi wang yang secukupnya untuk anak-anak membeli makanan yang agak berat sikit lah untuk mereka makan di kantin. Maafkan saya, untuk mereka membeli makanan di kantin. Okey. Okey, semasa waktu rehat, semua murid diwajibkan mencuci tangan dengan sabun terlebih dahulu sebelum beratur membeli makanan. Okey, jadi dekat kantin tu kita dah sediakanlah tempat basuh tangan. Jadi anak-anak murid bila sampai kat kantin, mereka wajib cuci tangan dengan sabun terlebih dahulu. Okey, selepas membeli makanan di kantin, semua murid bergerak ke kelas semula untuk makan di dalam kelas. Okey, jadi murid-murid tidak makan di kantin, masih makan di kelas juga. Okey, selesai makan, murid perlu membersihkan meja dengan tisu basah atau tisu, okey, dan membasuh tangan sebelum meneruskan sesi PDP. Okey, jelas ya? Okey, kita akan teruskan dengan pakaian ataupun uniform sekolah. Okey, sehubungan dengan saranan Menteri Pendidikan mengenai pakaian sekolah. Okey, murid-murid digalakkan untuk memakai uniform sekolah sekiranya masih boleh dipakai. Sekiranya masih muat, okey, boleh pakai uniform seperti biasa, baju putih, seluar biru, kasut hitam. Okey, kalau pengawas, baju biru, seluar biru, kasut hitam. Kalau pengawas sumber, baju putih, seluar biru dan vest hitam. Okey, sekiranya uniform sekolah tidak lagi sesuai dipakai, okey, contohnya dah pendek ataupun dah senting, dah kecil, okey, murid-murid boleh memakai pakaian sukan. Ya, diberi pilihan untuk memakai pakaian sukan yang berwarna merun. Okey, kalau tak ada warna merun, kalau yang lama ada warna ungu tu pun boleh pakai juga. Okey, sekiranya tidak ada baju sukan tersebut, murid-murid boleh memakai pakaian rumah sukan. Okey, ini untuk murid tahun 4, 5 dan 6 lah. Mereka dah ada pakaian rumah sukan masing-masing. Okey, kalau tak muat juga, boleh pakai t-shirt unit beruniform. Okey, dan sekiranya kalau t-shirt uniform pun dah tak muat, okey, murid-murid boleh memakai t-shirt putih yang dilekatkan lencana sekolah. Kenapa kena lekat lencana? Sebagai identiti murid SK Sungai Tua Baharu. Okey, jelas ya? Okay, seterusnya, kasut hitam dan stoking hitam atau kasut putih dan stoking putih. Dan sekiranya dua-dua dah tak muat, okay, kasut hitam tak muat, kasut putih pula tak ada, yang ada hanya kasut sukan kat rumah. Kasut sukan tu boleh pakai, okay, dengan syarat kasut sukan tu bertutup, ya, bertutup penuh. Okay, dan kalau boleh, janganlah bagi anak-anak pakai kasut yang mahal. Okey, kasut branded yang mahal-mahal sebab dipoteri hilang. Okey, kalau hilang nanti pihak sekolah tidak bertanggungjawab atas kehilangan kasut anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Selipar atau sandal tidak dibenarkan sama sekali. Okey, yang terbuka, okey, selipar, sandal semua tak boleh pakai. Okey, kita pakai kasut yang bertutup penuh. Okey, inilah baju sukan yang berwarna merun tu yang sekarang ni yang ada jual di kedai buku. Okey, yang ini ialah pakai baju t-shirt rumah sukan. Okey, untuk murid tahap 2 dah adalah. Okey, yang ini t-shirt unit beruniform. Okey, kalau tak ada juga, kalau tak muat juga, okey, bolehlah pakai t-shirt putih yang kita akan letakkan lencana dekat sini sebelah kiri bajunya. Okey. Kasut, kasut hitam, kasut putih dibenarkan, kasut sukan juga dibenarkan. Okey, selipar tidak dibenarkan dan juga sandal tidak dibenarkan sama sekali. Okey, jelas ya? Okey, seterusnya kedudukan lencana dan tag nama. Okey, kalaulah adik bapa yang berkemampuan untuk belikan pakaian uniform anak-anak, tidak menjadi masalah. Okey, jadi kalau nak lekat lencana ataupun tanda nama, beginilah kedudukannya. Okey, ini poket baju sekolah dan ini atas poket baju adalah tanda nama, kemudian atas sekali ialah lencana sekolah. Okey, kekemasan diri. Murid hendaklah berambut pendek sesuai dengan identiti seorang pelajar. Okey, kalau murid perempuan pula, kalau yang tidak pakai tudung, perlulah mengikat rambut dengan kemas.
Okey, dilarang sekali membuat gaya rambut yang tidak sepatutnya sebagai seorang pelajar. Okey, nanti saya tunjukkanlah contoh-contoh rambut yang tidak sesuai. Okey, sentiasa berpakaian kemas, tie in dan bertali leher. Okey, kalau pakai pakaian sukan sekalipun perlu pakaian kalau murid lelaki pakaian perlu dimasukkan ke dalam. Okey, seterusnya murid-murid dilarang menyimpan kuku panjang berwarna kuku dan rambut. Okey, kuku pun tak boleh nak color, rambut pun tak boleh nak blond-blond dah. Okey, rambut semua hitam. Okey, barang kemas adalah dilarang sama sekali. Okey, sebab mungkin dah lama duduk rumah. Okey, yang perempuan lah, especially yang pakai barang kemas tu bila pergi sekolah, semua tu tidak boleh dipakai ya. Okey, ini adalah contoh rambut lelaki. Okey, seterusnya contoh fashion rambut yang dilarang. Okey, macam ni tak boleh lah. Okey, nipis tepi lepas tu ada line-line kat sini. Okey, yang ni pun semua tak boleh. Nipis. Okey, tinggalkan rambut apa ni yang tebal kat atas ni tak boleh. Okey, pergi kedai gunting, kata nak potong rambut sekolah. Jadi tukang gunting tu tahulah macam mana kan. Okey, jadi kita ada masa lagi dalam kurang 8 hari 9 hari lagi. Okey, jadi bolehlah siapkan anak-anak untuk potong rambut. Baiklah, untuk perkara-perkara lain, setiap murid perlu mengisi borang deklarasi kesihatan dan dihantar pada hari pertama persekolahan. Okey, yang ini menurut guru besar, borang ini perlu diisi dan dihantar kepada kita. Jadi borang ini dalam bentuk Google Form kita akan kongsikan kepada grup WhatsApp grup WhatsApp kelas dalam masa yang terdekat ni ya. Dan perlu hantar kepada kita untuk tindakan seterusnya lah. Okey, dan ibu bapa perlu sentiasa mengingatkan anak-anak tentang SOP semasa berada di sekolah. Seperti sentiasa memakai penutup muka, face mask. Okey, pakai face mask betul-betul, bukan yang tak di bawah dagu tapi tertutup. Okey, tutup penuh. Kemudian menjaga jarak fizikal. Jarak fizikal ni pun kita dah susun. Okey, kalau ikutkan dalam kelas pun cikgu-cikgu dah susun ikut jarak yang sepatutnya. Jadi tak perlulah anak-anak ni berjalan ke meja rakan-rakan lain. Okey, tidak bersentuhan dengan rakan-rakan lain dan kerap mencuci tangan dengan sabun dan juga hand sanitizer. Okey, kalau dapat bekalkanlah kepada anak-anak hand sanitizer tu, botol kecil tu supaya anak-anak boleh bawa pergi ke sekolah. Okey, tak perlulah nak pergi tandas, cuci tangan dan sebagainya. Kita just guna hand sanitizer. Okey, kepada ibu bapa tahun 1 khasnya dan kepada tahap 1 secara umumnya, kita mohon kerjasama daripada ibu bapa untuk menyediakan nombor telefon ibu bapa serta nombor telefon van ataupun bas yang boleh dihubungi oleh guru-guru sekiranya berlaku sebarang kecemasan di sekolah. Okey, kita minta ibu bapa buat tag, letakkan maklumat ibu bapa, nombor telefon ibu ataupun ayah ataupun serta nombor telefon van ataupun bas sekolah. Contohnya macam yalah, murid tahun 1 kan dalam mata sekolah mungkin mereka tak kenal van ataupun bas mana satu yang mereka patut naik, jadi tertinggallah van ataupun tertinggal bas. Okay, jadi bila ada nombor bila ada maklumat nombor telefon tu, senanglah untuk cikgu-cikgu hubungi. Okey, bukan tahun 1 saja, kadang-kadang tahun 2, tahun 3 pun ada jugalah pernah terjadi tertinggal bas ataupun dah pukul 7 mak ayah tak datang ambil lagi. Kenapa kan kita nak tahu juga. Jadi bila ada maklumat nombor telefon tu, senanglah untuk cikgu-cikgu hubungi. Okey, dan digalakkan juga kepada ibu bapa untuk menyediakan pakaian ganti, baju sepoi dalam beg sekolah anak-anak sebagai persediaan sekiranya berlaku sebarang perkara yang tidak dapat dielakkan. Contoh, okey, mungkin ada anak-anak kita ni yang tahun 1, 2, 3 ni yang susah sikitlah nak kontrol bila dah sakit perut tu kan. Jadi tak sempat sampai ke tandas, dah selamat. Okey. Jadi kalau berlakulah perkara-perkara begini sebab pernah terjadilah. Okey, pernah terjadi perkara-perkara begini, mungkin tak sempat sampai toilet. Okey. Jadi bila ada pakaian ganti dalam beg tu, bolehlah kita salin pakaian anak-anak tu. Okey, kalau takkan nanti malu pula dia kan. Okey, sebabnya kat sekolah dah tak ada lagi dah pakaian-pakaian ganti semua tu dah tak ada dekat sekolah, dah tak ada dalam simpanan sekolah. Okey, jadi diharapkanlah kepada ibu bapa yang ada anak-anak yang macam ni lah yang susah nak kontrol bila time nak tertandas, jadi bolehlah sediakan baju spare tersebut. Baiklah, seterusnya musim hujan pada waktu balik sekolah. Okey, sekarang ni pun
dah mula balik kan musim hujan pada waktu petang, dan guru besar pun sangat-sangat mengambil beratlah tentang perkara ini. Okey, jadi sekiranya sebelum waktu pulang tu dah berlaku hujan lebat, guru besar membuat ketetapan supaya semua murid akan diletakkan di kawasan sekolah. Okey, maksudnya murid-murid takkan bergerak ke pagar. Okey, jadi bila hujan lebat je, katakanlah pukul 5.30 tu waktu balik kan, sebelum 5.30 tu dah hujan. Okey, hujan selebat-lebatnya dan lama. Okey, jadi semua murid akan diletakkan dekat kawasan-kawasan yang telah ditetapkan lah. Okey, tahun 1 di Dewan Terbuka Kantin. Jadi ibu bapa boleh masuk ikut pagar kantin untuk mengambil anak-anak di kawasan tersebut. Manakala tahun 2 dan tahun 3 di Dewan Terbuka Ibu Sina dan juga Dewan Ibu Zain. Okay, ibu bapa boleh masuk ikut pagar utama ataupun pagar transit untuk mengambil anak-anak di kawasan tersebut. Jadi bila hujan yang lebat ya, bukan hujan yang renyah-renyah tu, tak apa, kita akan lepaskan ikut pintu pagar biasa. Okey, murid-murid boleh pulang macam biasa. Tapi kalau hujan lebat selebat-lebatnya dah lama, okey, jadi ibu bapa yang akan ambil anak-anak mereka di dalam kawasan sekolah. Okey, itu adalah ketetapan daripada guru besar kita. Okey, jadi inilah pintu pagar utama. Okey, ibu bapa kalau musim hujan ya, waktu hujan, waktu balik, ibu bapa boleh ambil. Okey, hujan pada waktu petang sahaja. Okey, pada waktu petang sahaja. Okey, inilah dia. Ini pintu pagar kantin yang ibu bapa tahun 1 boleh masuk ikut pintu pagar kantin sebab murid-murid akan diletakkan di kawasan sini, di Dewan Terbuka Kantin ni, Dewan Berbumbung ni. Okey, jadi ibu bapa boleh masuk ikut pintu pagar ni sebab dekat kan. Jadi mudahlah untuk ibu bapa ambil anak-anak mereka di kawasan ini. Okey. Okey, yang ini pula Dewan Utama ataupun Dewan Ibu Sina, Dewan Terbuka dan juga Dewan Ibu Zain. Okey, di bawah bersebelahan dengan Dewan Terbuka ni. Okey. Bila hujan lebat, okey, jadi murid tahun 2 dan tahun 3 akan diletakkan di sini. Jadi ibu bapa boleh masuk ikut pintu pagar utama ataupun pintu pagar transit, okey, di sebelah sini, dan masuk untuk ambil anak-anak di dalam dewan ni dan bawa pulang. Okey, sekiranya hujan pada waktu balik. Baiklah, seterusnya persiapan anak-anak sebelum ke sekolah. Okey, saya selaku guru bimbingan dan kaunseling sesi petang, okey, saya mohon, saya merayu kepada ibu bapa untuk sama-sama kita latih anak-anak kita untuk tidur awal mulai sekarang. Okey, mulai hari ini kita dah boleh latih anak-anak supaya tidur mengikut waktu yang betul lah. Okey, paling lewat tidur pun pukul 10, pukul 11 pun anak-anak dah tidur dah. Okey, sebelum-sebelum ni mungkin ada yang tidur pukul 2, 3 pagi. Okey, tengok TV sampai lewat malam. Okey, jadi kita nak betulkan baliklah jadual tidur anak-anak tu supaya mereka tidak mengantuk apabila pergi ke sekolah. Okey, so kita mohon sekali lagi lah kepada ibu bapa untuk latih, untuk train anak-anak supaya tidur on time. Okey, kalau bukan untuk sesi pagi atau sesi petang saja, tahun 1, 2, 3, tahun 4, 5, 6 pun sama juga kan. Mereka lagilah nak kena bangun pagi-pagi nak pergi sekolah kan. Jadi yang mana yang suka tidur lewat tu, kita dah bolehlah arahkan anak-anak supaya mereka tidur paling lewat pun pukul 10. Okey. Kemudian sentiasa ingatkan anak-anak untuk patuh SOP. Okay, face mask, jaga jarak, kerap basuh tangan ataupun sanitize tangan tu. Okay, kita bekalkan sanitizer kepada anak-anak kita ya. Okay, face mask pun kalau boleh, anak-anak ni kan kadang-kadang lasak kan. Okay, kita sediakanlah face mask spare dekat beg anak-anak. Okay, kalau terputus ke apa ke tali tu, kita boleh gantikan dengan yang baru. Dan sentiasa ingatkan anak-anak sesi persekolahan akan bermula agar anak-anak boleh bersedia secara mental dan fizikal. Okey, supaya mereka berani untuk ke sekolah. Okey, kita setkan dalam minda anak-anak kita, okey, 1 hari bulan, 8 hari bulan nak sekolah. Okey, hari ni 22 bulan. Okey, tak lama lagi kita nak sekolah. Jadi kita ingatkan hari-hari. Okey, bila kita ingatkan hari-hari, jadi anak-anak pun dia dah terbiasa, dia akan set dalam minda mereka, okey, aku dah nak kena pergi sekolah ni, tak boleh tidur lambat, nanti pengantuk kat sekolah. Aku nak pergi sekolah ni, kerja sekolah banyak tak siap lagi ni. Okey, kita kena siapkan kerja sekolah nanti, nanti cikgu minta. Okey, kurang macam itulah. Okey, jadi kita bagi galakkan kepada anak-anak supaya mereka bersemangat untuk ke sekolah.
Okey, kat sekolah jumpa kawan-kawan, jumpa cikgu-cikgu. Okey, cikgu-cikgu pun sebenarnya dah rindu sangat dengan anak-anak murid mereka. Jadi begitu jugalah dengan anak-anak murid pun kan, mereka dah tentulah rindu dengan kawan-kawan, rindu dengan cikgu, dan rindu dengan suasana sekolah. Okey, jadi kita ingatkan hari-hari kepada anak-anak supaya satu hari bulan nanti dah nak sekolah. Okey, jadi mereka boleh bersedialah, mereka dah set dalam minda mereka, okey, aku dah nak kena pergi sekolah. Jadi tak adalah dia nak meraung ke menangis ke nanti kan, satu hari bulan tu kena pergi sekolah, kena paksa pula, tak adalah. Tak harap-harap tidaklah berlaku perkara-perkara sebegitu. Okey, kemudian boleh sediakan alat tulis dan buku yang secukupnya. Okey, kalau boleh kita mohon kepada ibu bapa supaya sediakanlah alat tulis yang secukupnya kepada anak murid supaya tidak berlaku pinjam-meminjam. Okey, dia tak bawa pen, dia tak bawa pensel, tak bawa pemadam, dia pinjam kawan. Sebabnya kita nak, kalau boleh kita nak kurangkan sentuhan fizikal tu kan. Sebab bila dah pinjam tu biasalah bila pinjam nak kena berjalan, lepas tu nak kena bersentuh pula dengan kawan-kawan. Jadi kita nak elakkan perkara-perkara begitu. Jadi sediakanlah alat tulis yang secukupnya. Okay, nampaknya taklimat kita berakhir di sini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang sudi mendengar taklimat daripada saya, dan saya mohon maaf sekiranya terdapat sebarang kelemahan sepanjang saya mengendalikan taklimat pada hari ini. Dan sama-samalah kita berdoa agar Allah permudahkan segala urusan anak-anak kita untuk ke sekolah. Ya Allah, permudahkan segala urusan anak-anak kita untuk belajar di sekolah, dan supaya Allah lindung warga SK Sungai Baru daripada ancaman COVID-19. Okey, sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi.